A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi insya-Allah di dalam sesi tadabbur harian kita pada kali ini. Kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-327 insya-Allah. Iaitu kita akan bersama-sama di surah Al-Anbiya ayat yang ke-58 sehingga ayat yang ke-72 insya-Allah. Surah Al-Anbiya ini mempunyai 112 ayat ni, insya-Allah 112 ayat. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan sedikit ilmu kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dia akan memberi manfaat kepada kita, dan kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala akan manfaatkan ilmu yang Allah Taala berikan kepada kita ini supaya kita dapat menolak kita untuk beramal. Dan kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zidna ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada kami yang memberi manfaat kepada kami tersebut. Jadi insya-Allah seperti biasa hari ini kita akan mulakan insya-Allah dengan kita mohon kepada sahabat yang bersama dengan kita di dalam sesi live pada pagi ini untuk memberi feedback suara dan juga gambar. Itu nombor satu. Yang kedua, kepada sesiapa sahaja yang bersama dengan kita, tak kira sama ada sedang menonton rakaman ke ataupun sedang live-nya, untuk membuka mushaf bersama-sama insya-Allah. Moga-moga kita dapat manfaat yang terbaik, yang maksima daripada sesi kita pada setiap kali, pada setiap pagi insya-Allah. Jazakumullahu khairan yang telah memberi feedback gambar jelas Jadi insya-Allah kita baca hari ini muka surat 327. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum judzaza illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-58. Kita sebutkan sebelum daripada ni, sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan bahawa Nabi Ibrahim ini dia telah berkata, ada dua riwayat dalam ayat yang terakhir, la'akidanna, dia kata la'akidanna, iaitu dia berkata, ada satu riwayat, satu tafsiran kata dia berkata kepada dirinya sendiri, ada yang kata bahawa dia kata depan-depan kepada kaumnya tu, bahawa dia kata nanti jaga aku akan buat plan la'akidanna, jagalah berhala-berhala ni. Jadi maknanya orang dengar kata-kata dia ni. Tapi ada satu tafsiran kata bahawa dia berkata tu kepada diri, dalam dirinya saja, bahawa jagalah dia akan hancurkan berhala-berhala ni. Jadi cerita seterusnya dalam ayat muka surat kita pada kali ini, iaitu ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faja'alahum, maka Nabi Ibrahim telah menjadikannya di sini ialah maksudnya ialah berhala-berhala tu, at-tamathil tu, iaitu berhala-berhala yang dibuat tu. Ayah dia salah seorang daripada pekerja yang membuat berhala tu. Jadi Nabi Ibrahim telah faja'alahum, telah menjadikan, maknanya menghentamlah, mengetuknya, juzaza tu makna serpihan yang halus-halus bukan besar. Kalau besar ni kadang-kadang boleh ditampal-tampal, boleh digam jadi semula kan, tapi ni juzaza ni hancur habis, tak boleh diambil dah, tak boleh digunakan balik dah. Itu juzaza. Jadi Nabi Ibrahim telah faja'alahum juzaza, dihentam, diketuk habis. Illa kabiran lahum, melainkan satu sahaja yang besar tu, berhala besar lah maknanya kan, berhala yang paling besar tu, lahum, daripada berhala-berhala tu, la'allahum ilaihi yarji'un, berhala-berhala besar yang milik mereka tu, la'allahum ilaihi yarji'un, la'allahum, semoga, Nabi Ibrahim semoga, ilaihi, nanti kepada hi itu ilah, kepada yang kabir tu, ilaihi ni, hi ni maknanya yang kabir tu, nanti supaya mereka semua nanti kalau balik tu mereka tanyalah tu. Itu memang taktik yang dibuat oleh Nabi Ibrahim supaya adalah idea itu kan. Kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan sebagaimana ahli tafsir sebut, Allah Ta'ala telah memberikan nubuwah, sebagaimana kata sebahagian daripada ulama tafsir, nubuwah kepada Nabi Ibrahim ni sebelum daripada dia balik lagi. Itu satu pendapat kata kan. Jadi maknanya masa dia muda lagi ni, dia dah cerdik, dia dah hebat dah.
Masa dia kecil lagi. Jadi Allah SWT kata kat sini, jadi dia kata apabila mereka ni balik, qalu, mereka pun balik lah daripada pesta tu tak tahu pesta apa kan, pesta hari raya mereka yang disebutkan ulama tafsir. Mereka kan asalnya ajak Nabi Ibrahim tu pergi, tapi Nabi Ibrahim sampai separuh jalan dia buat sakit kan, dia kata ini sakim tu, aku ni sakit kan, jadi dia tak pergilah, rupanya dia ada plan dia. Jadi bila mereka dibalik, mereka tengok semua berhala tu dah jadi juzazan, dah jadi hancur habis tu. Qalu, mereka pun berkata kan, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang buat dengan Tuhan kami ni, alihatina ni Tuhan kami. Jadi Allah Ta'ala sebutkan penggunaan perkataan alihatina, siapa yang buat dengan Tuhan kami, kan kata-kata itu sendiri pun dah menunjukkan kepada kebodohan mereka kan. Kemudian tu mereka tak anggap bahawa, mereka tak kata sini siapa yang buat dengan berhala-berhala kita ni, tapi dia kata dengan Tuhan. Adakah Tuhan boleh hancur? Adakah orang boleh buat Tuhan, orang boleh hancurkan Tuhan? Kalau ikutnya kan, takkan Tuhan tu hancur kerana dipukul, lemahnya Tuhan tu. Itu secara tidak langsung lah kan yang kita boleh faham daripada ayat ni. Jadi Allah SWT kata, mereka pun berkata, qalu man fa'ala, siapa yang buat haza, perkara ni, iaitu hancur-hancurkan dengan Tuhan kami ni. Jadi innahu laminaz zalimin, mereka pun lah seolah-olah mengatakan, sepakat lah kata, innahu, orang yang buat macam ni, laminaz zalimin, memang jahat betul. Sekarang ni mereka tuduh lah orang yang buat berhancurkan berhala tu, itu adalah orang jahat, mereka kata orang yang zalim. Jadi apa yang terjadi selepas daripada tu, qalu, jadi sebahagian daripada mereka, qalu sana tu, qalu sana tu ialah maknanya sebahagian daripada mereka. Dalam tafsir kata iaitu orang yang mendengar, yang pernah mendengar percakapan Nabi Ibrahim sebelum daripada ni, iaitu yang dia kata, jadi jagalah Tuhan kau, tu dia katakan. Jadi mereka pun qalu sami'na, mereka kata, orang yang mendengar tu, pernah mendengar cakap dengan Nabi Ibrahim tu, dia kata sami'na fatan, kami pernah dengar fatan, seorang pemuda. Jadi sebab itulah kat sini kita sebutkan bahawa Nabi Ibrahim pada masa tu masih sangat-sangat muda lagi. Tengok Allah Ta'ala gunakan perkataan fatan, seorang pemuda yang mentah lagi lah, katakan belia lagi kan. Jadi dia kata kami pernah dengar ada seorang ni yazkuruhum. Yazkuruhum sini kalau ikut maknanya ialah menyebutnya. Nya sini makna berhala. Tapi sini bukan menyebut tu makna sebut berhala tu, sebut nama berhala, bukan. Tapi maksud sini mereka kata ni, yazkuru sini maknanya mengaibkan, mengutuk. Kami pernah dengar dia kata ada seorang pemuda ni yang pernah mengutuk berhala-berhala kita. Yazkuruhum maknanya mengutuk berhala-berhala, bukan mengingati, bukan berzikir, ni mengutuk berhala-berhala ni. Yuqalu lahu, yang dipanggil dia ni Ibrahim. Maknanya mereka pun tahu ni nama Ibrahim, ada seorang nama Ibrahim pernah kutuk berhala ni. Jadi mereka pun berkatalah, yang lain pun kata qalu, mereka ramai-ramai pun kata qalu, bawa datang sini. Jadi orang yang ni, orang yang tak pernah dengar ni, tak semua dengar, mungkin seorang, dua, tiga orang, empat orang. Jadi yang pernah dengar Nabi Ibrahim tu pernah mengutuk berhala ni, pernah mengata bahawa berhala ni tak betul dan sebagainya, bukan boleh macam. Jadi mereka semua pun, yang lain tu pun kata qalu, mereka pun berkata, mereka kata fa'tu bihi, bawa dia sini, bawa Ibrahim tu, fa'tu bihi tu bil budak tu, bil dengan orang yang budak yang dikatakan nama Ibrahim tu, bawa sini, ala a'yunin nas. Ala a'yunin nas ni maknanya, a'yun ni maknanya mata, anas tu maknanya manusia. Jadi ala a'yunin nas maksudnya bawa terang-terang, bukan bawa nama saja, bawa dia tu sebiji, bawa orang tu, Nabi bawa Ibrahim tu, dia kata budak Ibrahim tu kan. Jadi dan juga ayunin nas tu mau bawa tu biar kita letak depan orang ramai. Bukannya maknanya sembunyi-sembunyi belakang kita dalam lokap ke tak kan, tapi ni kita bawa biar depan ramai. Gitu. Itu kata Allah SWT. Sebenarnya dalam tafsir kata memang Nabi Ibrahim nak macam itulah sebenarnya, nak ayunin nas tu, nak supaya depan-depan orang ramai. Sebab apa? Sebab dia nak berhujah ni, sebab dia nak berdakwah ni. Sebab susah sangat kalau ikutnya kan, nak kumpul orang. Kan, kita bukan zaman sekarang kan, kita ada media sosial dan sebagainya kan. Dulu nak kumpulkan orang tu bukan main susah. Jadi sekarang ni tiba-tiba orang lain, inilah yang dikehendaki oleh Nabi Ibrahim, iaitu orang kumpulkan semua orang supaya dia nanti akan boleh berhujah, supaya apa? Supaya semua orang tu, ramai-ramai tu boleh fikir semua, ramai orang. Jadi la'allahum yashhadun,
tujuan mereka nak kumpulkan Nabi Ibrahim tu di depan ramai tu, ayunin nas tu, depan mata manusia tu, ialah la'allahum, supaya mereka semua ni, orang ramai semua ni kata mereka lah tu, orang-orang yang semua berhala tadi tu, dia kata yashhadun, menjadi saksi bahawa apa? Bahawa Ibrahim lah yang telah memecahkan ni. Jadi kita bawa dia, kita letakkan depan orang ramai, kemudian supaya kita tengok dia mengaku tak mengaku. Gini. Jadi Nabi Ibrahim pun nak macam tu sebenarnya, sebab dia nak berdakwah. Mereka ni nak macam tu, konon-kononnya mereka nak kata tu supaya nak katakan Nabi Ibrahim, biar orang tahu, semua tahu bahawa Nabi Ibrahim yang memecahkan berhala tu. Jadi ayat yang ke-62, ayat ke-62, qalu, mereka pun berkata, bila dah bawa Nabi Ibrahim tu, mereka pun berkatalah, a'anta fa'alta. Tengok kan, kita tengok sini kan, perkataan ni kan, a'anta, tu yang pertama tu soalan lah, adakah, anta kamu, fa'alta kamu buat. Dia ulang perkataan ni kan, buat apa kemudian? Itu sebenarnya dalam bahasa Arab, cara ialah nak menakutkan, dia panggil nak menakutkan Ibrahim. Jadi mereka kata, a'anta fa'alta, awak, betul tak awak yang buat? Macam itulah kita kata kan. Jadi ni depan orang ramai ni, a'anta fa'alta, awak tak, betul tak awak yang buat? Tu nak menakutkan Ibrahim. Ibrahim kan tadi fata, budak lagi kan tak? Jadi mereka pun bertanya, a'anta fa'alta haza bi'alihatina ya Ibrahim, betul tak awak yang buat benda ni wahai Ibrahim? Jadi ni buat tak ada Tuhan-Tuhan kami ni, buat tak ada Tuhan kan, Tuhan apa kena hancur. Jadi ayat yang ke-63, kita tengok ayat 63, Allah pun subhanahu wa ta'ala kan menceritakan Nabi Ibrahim pun berkatalah pada masa tu. Ni depan orang ramai ni, inilah Nabi Ibrahim nak ni, qala bal fa'alahu kabiruhum haza. Nabi Ibrahim kata, tak, bukan aku. Macam itulah kan dialognya. Nabi Ibrahim kata, bal, bukan aku yang buat, bal fa'alahu, yang buatnya ialah kabiruhum ni. Bapak berhala ni, berhala yang paling besar ni, kabiruhum. Hum tu ialah daripada kalangan berhala tu, ni yang besar ni, kabir. Ni yang buat ni. Sebab diceritakan ialah Nabi Ibrahim dia pecahkan dengan kapak juzazan tadi tu, dia pecah-pecahkan semua dengan kapak, dia ketuk sampai hancur, lalu disangkutkan pada tangan tu, pada tangan berhala yang besar tu, kapak tu kan. Jadi dia pun katalah, dia kata, qala bal fa'alahu kabiruhum, ni yang besar ni buat ni kan, haza ni yang besar ni, haza ni kabiruhum, haza yang besar ni, fas'aluhum. Jadi kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, fas'aluhum, tanyalah mereka tu apa, iaitu berhala-berhala yang dah hancur ni, anak-anak berhala ni kan. Jadi Nabi Ibrahim kata, fas'aluhum in kanu yantikun, kalau mereka semua boleh bercakap. Kamu sembah sangat berhala-berhala yang banyak-banyak ni kan. Tanyalah mereka, siapa yang bunuh mereka ni, siapa yang hancurkan mereka ni, kan bertanya aku ni depan orang ramai kan. Jadi sekarang ni apabila Nabi Ibrahim berkata macam tu, apa terjadi? Faraja'u ila anfusihim, lalu mereka pun kembali kepada diri mereka. Raja'u tu kembali kan, kembali ila anfusihim, kepada diri mereka. Maksud di sini ialah mereka pun berfikir, maksudnya barulah start berfikir. Gitu. Jadi maknanya ialah dalam dakwah ni, pengajaran yang ulama-ulama sebut ialah kita kena buat satu benda yang orang tu, supaya orang tu boleh fikir. Bukan dengar saja tapi berfikir. Kan semua orang Allah Ta'ala berikan fikiran. Jadi logik tak logik. Jadi mereka pun berfikirlah, faraja'u ila anfusihim faqalu, lalu mereka pun berkatalah, ramai-ramai ni yang bos-bos ni kan, innakum antumuz zalimun. Dia kata faqalu di sini, siapa qalu ni kan? Jadi ada yang berkata kan, iaitu mereka ni berkata terhadap diri mereka sendiri pada masa tu. Kata ulama ni kan, faraja'u ila anfusihim ni, mereka pun berfikir, faqalu, mereka berkata terhadap diri mereka sendirilah. Dalam hati mereka lah, mereka tak katalah kuat-kuat. Mereka kata dalam hati mereka, dia kata faqal innakum antumuz zalimun, kamulah sebenarnya yang bodoh. Zalim, kamulah sebenarnya yang zalim. Kenapa zalimnya? Kamu ibadat satu benda, beribadat kepada satu benda yang mati, iaitu patung-patung tu. Sekarang startlah mereka berfikir kan, betul juga kata Ibrahim ni kan. Gitulah. Kita selama ni kita yang bodoh, kita yang zalim. Kenapa kita duduk beribadat kepada benda-benda yang mati ni? Nak tanya pun tak boleh, dah hancur dah. Itu kata mereka, faqalu innakum antumuz zalimun. Kata dalam tafsir kata ialah kata-kata mereka sendiri terhadap diri mereka sendiri. Summa nukisu, kemudian mereka pun nukisu ni tunduk malu.
maksud je tunduk malu. Allah malunya, malulah, rasa malulah kan tapi Allah Ta'ala gunakan sini dipanggil majhul ni makna dimalukan, untuk kalau ikut dalam terjemahan lah kita kata kan, so manukisu, mereka rasa malu sangat-sangat lah kan. Ala ru'usihim, nukisu ala ru'usihim, tunduk malu, makna kepala tu, ru'us tu kepala, jadi nukisu ala ru'usihim, tunduk kepala tu kerana malu, gitu, nukisu ala ru'usihim, jadi mereka pun malu. Laqad alimta ma haula'i yantiqun, mereka pun pada masa tu taklah bercakap, berkata. Apa mereka kata? Mereka kata laqad alimta, laqad alimta, sesungguhnya kamu tahu. Siapa sini kamu tahu? Iaitu mereka berkata pula kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, dia kata laqad alimta, kamu tahu Ibrahim, ta tu kamu, kamu tu ialah Ibrahim lah. Mereka berkata laqad alimta ma haula'i yantiqun, wahai Ibrahim, benda ni semua bukan boleh bercakap. Jadi sekarang ni ego mereka tu naik balik, kan? Mereka tadi dah rasa dah salah dah, bahawa apa yang mereka buat tu, pergi sembah berhala-berhala tu memang salah dah. Sekarang ni tiba-tiba yang mereka pergi sembah tu buat apa? Tapi mereka ni ego tu ada dalam diri. Ego mereka tu menyebabkan mereka ni tak nak mengaku, walaupun mereka ni sebenarnya nukisu dah. Kalau ikutnya kan, nukisu dah, malu dah, malu dengan apa yang mereka buat tu. Tapi mereka lawan juga. Laqad alimta, wahai Ibrahim, kamu tahu bahawa ma haula'i yantiqun, ni benda-benda yang hancur ni kan, berhala yang banyak-banyak ni kan, ma yantiqun, tak boleh bercakap pun. Ma haula, tidak adalah perkara-perkara ni benda-benda mereka semua ni yantiqun, bercakap. Macam mana nak tanya mereka ni? Jadi inilah poin sebenarnya yang Nabi Ibrahim alaihissalam nak hujahkan kepada mereka, nak campakkan kepada mereka. Dah sampai ke poin ni depan orang ramai ni. Jaga mereka. Tadi tu mereka cari pasal, pergi cari sangat konon-kononnya nak jadikan supaya orang semua tengok bahawa Nabi Ibrahim lah yang membunuh. Tengok sekarang ni Nabi Ibrahim boleh berdakwah di depan ramai, hasil daripada mereka sendiri yang bawa Nabi Ibrahim tu ke depan orang ramai. Jadi kalau kita bacalah dalam kisah ni kan, dalam surah ni menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Ini yang poin utama lah kan dalam dakwah dia. Tapi di tempat lain kita akan tengok banyak lagi lah kan, kisah Nabi Ibrahim berjumpa dengan Raja Namrud, kisah Nabi Ibrahim dengan ini dan macam-macam lagi lah kan. Kisah Nabi Ibrahim ni bercakap dengan ayah dia nak istighfar kepada ayah dia, tapi Allah Ta'ala kemudian tu tegur dia dan sebagainya. Itu tempat-tempat lain. Tapi tempat ni kita akan baca kisah ni, iaitu secara ringkas apa yang berlaku dengan Nabi Ibrahim. Dikatakan bahawa kisah ini ni berlaku dengan kaum dia, iaitu di Iraq. Okey, jadi kita terusnya kita tengok kan, kemudian ayat yang ke 66 insya-Allah, ayat yang ke 66. Jadi apabila mereka berkata macam tu, mereka berkata, manalah kami boleh tanya mereka ni, kan tahu dah, kamu pun tahu dia ni tak benar bercakap, ni berhala-berhala yang dah hancur ni tak boleh bercakap. Qala, kata Nabi Ibrahim sekarang ni poin dia kata, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Habis tu kata Nabi Ibrahim, afata'budu, kenapa kamu ni adakah kamu ni menyembah, memperhambakan diri kepada selain daripada Allah, min dunillah, malah satu benda yang tidak, yang fa'ukum, yang tak memberi manfaat kepada kamu, syai'an, sikit pun tak memberi manfaat kepada kamu, bahkan kamu nak tanya dia pun siapa yang bunuh pun tak boleh. Kemudian wala yadurrukum, dan kemudian tidak dapat memberi mudarat kepada kamu. Maknanya dia tak boleh memberi mudarat apa-apa, tak boleh memberi manfaat apa-apa, tak boleh menyembuhkan. Kalau kita tersakit kan, tak boleh menyembuhkan kamu, tak boleh menyakitkan kamu, tak boleh memberi harta kepada kamu, tak boleh rezeki kepada kamu, tak boleh menolak rezeki daripada kamu, tak ada apa-apa. Jadi maknanya sekarang ni kan, kenapa kamu sembah benda-benda ni semua, kenapa kamu hambakan diri pada benda-benda ni, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang betul tu kamu tak ni. Jadi kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, uffil lakum. Uffil lakum ni, uffin ni kita jumpa kadang-kadang masa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang janganlah kamu berkata wala takul lahuma uffin. Kita jumpa kan dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut janganlah kamu berkata kepada ayah kamu, kepada mak kamu dengan perkataan uffin kan. Allah Ta'ala kata jangan. Uffin ni, jadi uffin ni ialah satu kata-kata dalam bahasa Arab, maknanya satu benda yang tak baguslah nak katakan, macam apa benda ni, apalah. Jadi kalau kita kata sini dalam bahasa Arab, kalau kat sini ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaum dia tu uffil lakum, maksudnya ialah apa? Maksudnya kalau kita kata dalam bahasa Arab ni, apalah kamu ni, gitu kan. Maknanya merendahkan perbuatan yang mereka lakukan tu.
Cuba fikir sikit kan, apalah kamu ni kan, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah, apalah kamu dan apalah benda-benda ni semua ni. Uffil lakum, kamu, dan juga walima ta'buduna, dan apa-apa yang kamu sembah min dunillah, selain daripada Allah. Maknanya kamu pun ni benda-benda berhala, apalah kamu ni, dia berhala ni apa benda, gitulah kan, kita cakap bahasa Melayu kita kan. Afala ta'qilun, ni dahsyat lagi. Dia kata kamu tak boleh berfikir ke? Afala ta'qilun, takkanlah benda ni tak boleh fikir, fikirlah sikit. Afala ta'qilun, cuba fikir sikit, gitu kan, suruh guna fikiran. Jadi dalam ni kan Allah SWT sebut banyak sebenarnya dalam Quran ni kan, ada setengah ulama kata dalam keadaan kata-kata yang memberi makna yang sama ni, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ada lebih daripada 80 kan kata ulama kan. Jadi maknanya sini ialah Allah Ta'ala tekankan supaya kita gunakan pemikiran kita, gunakan, kita ni Allah Ta'ala berikan, anugerahkan dengan kelebihan yang boleh berfikir. Jadi bila kita ni boleh berfikir, bukanlah kita gunakan berfikirnya untuk apa ni, untuk mencari manfaat duniawi saja kan. Berfikir nak buat ni, berfikir nak buat engineering ni, nak berfikir nak buat apa ni, angkasa lepas, berfikir nak buat saintifik, berfikir. Itu memang boleh berfikir, tapi gunakan juga sebahagian daripada fikiran tu untuk fikir ni kan, kenapa nak sembah benda ni, kenapalah kan. Sebab benda ni lah yang akan membawa kita berfikir kepada benda ni, kepada apa yang Allah Ta'ala jadikan ke langit, bumi, semua kan, yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah SWT. Itulah yang bawa kita kepada apa yang selepas mati. Yang atas dunia ni boleh juga berfikir, tapi itu untuk atas dunia saja. Tapi kenapa kita tu kan, kenapa benda-benda itu yang bawa kita kepada akhirat kan, fikir tu. Jadi gunakan sedikit fikir gitu kan, sedikit ni banyak lah kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata ni, cerita sini, afala ta'qilu, cuba kamu fikir sikit. Seterusnya kata Nabi Ibrahim lagi, qalu, bukan kata Nabi Ibrahim ni, kata mereka lah tu, guru tu kan. Sekarang ni ego lagi lah membuak-buak, kita katakan dah. Ego ni susah manusia ni kan. Manusia ni kadang-kadang tak nak beriman kerana ego. Padahal dia suruh fikir tu, cuba fikir Nabi Ibrahim kata, bukan Nabi Adam, Nabi Ibrahim berkata kan, so fikir mereka ni malulah, mereka ni lah, ego mereka naik, tak nak terima juga, tak nak berfikir juga. Apa mereka kata? Akhirnya setelah daripada hujah tak dapat, kata ulama tafsir macam mana penafsiran benda ni kan, apabila orang-orang yang tidak beriman ni, mereka ni yang ada kuasa, apabila mereka dah kalah hujah dengan fikiran, maknanya mereka rasa mereka kalah, tak boleh nak lawan dah dengan hujah, nak berdebat kalah dah, jadi apa mereka buat? Akhirnya mereka pun gunakan kekerasan. Mereka ada kekerasan, mereka ada power, jadi mereka pun gunalah power mereka tu. Apa dia? Yang Allah Ta'ala sebut sini, qalu harrikuh, bakar dia. Mereka pun berkata harrikuh, iaitu hu ni, harrikuhu ni, hu ni Ibrahim, bakar dia, bakar Ibrahim tu. Jadi mereka pun kumpul ramai-ramai kan, kumpul ramai-ramai, bawa kayu banyak-banyak kan. Jadi nak letak di mana kayu, dia letakkan di satu lubang lah, dia katakan letakkan kayu banyak-banyak situ, lepas tu dia bakar. Mereka bakar api tu, dinyalakan api tu besar. Api tu besar, tak tahu nak campak macam mana Nabi Ibrahim. Lalu diikatlah Ibrahim tu, lalu dia letakkan, dia kata di atas manjanik. Manjanik tu ialah satu benda yang untuk memper orang tu, macam lastik besar tu kan, jadi campak lantus situ. Jadi pada masa tu ni, kenapa mereka kata kena bakar ni? Mereka kata wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan kamu. Tengok, kita pula kena tolong Tuhan, bukan Tuhan tu tolong kita. Sepatutnya kita minta Allah Ta'ala, minta kepada Tuhan tu tolong kita. Kita beriman kepada Allah, kita minta Allah Ta'ala tolong kita, bukan kita pula terpaksa tolong Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran kan, makan minum kan ada kan, setengah-setengah tu kita terpaksa memberi makan ni. Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka ni semua beribadah kepada aku. Bukan aku nak minta makanan daripada mereka, bukan nak minta rezeki daripada mereka. Allah Ta'ala, aku Ar-Razzaq, aku yang memberi rezeki. Ini tengok sini kan, mereka pula kena tolong Tuhan pula. Apalah pelik ni kan. Jadi mereka tak boleh fikir juga. Jadi lepas daripada tu nak ceritanya bagaimana tak berfikirnya. Dan kita tengok sebelum daripada ni kan, kenapa jadi macam ni ialah kenapa mereka ni semua berhala. Allah Ta'ala ceritakan mereka sembah berhala tu kerana tok nenek mereka, moyang-moyang mereka, orang dahulu daripada mereka telah buat benda ni. Jadi mereka pun ikut. Jadi inilah bala kan yang telah berlaku lah kan. Jadi sehingga mereka pun kata wansuru alihatakum, tolonglah. Walaupun gunakan perkataan macam tu, tapi ramai-ramai tu tak nak beriman juga. Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan kamu semua, in kuntum fa'ilin, kalau kamu semua nak buat apa ni kan, kalau nak tolong berhala, kita kena bakar dia, in kuntum fa'ilin.
Qulna, lalu Allah Subhanahu wa taala pun berkatalah kan. Allah Taala berkata, wahai api. Kami berkata, iaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, ya nar, wahai api. Api tu api itulah kan, bukan api seluruh dunia pada masa tu, bukan ada setengah kata macam tu, tak betul iaitu ulama-ulama kata tak betul, iaitu api itu saja, api itu. Ya nar, Allah Taala berkata api itu, kuni bardan wa salama, jadilah sejuk. Jadi api itu pun jadi sejuk. Makna api sepatutnya panas kan. Api ni ada dua, panas dan juga bercahaya kan. Jadi yang panas tu tak panas, dia jadi sejuk. Tapi yang bercahaya tu adalah, yang terang tu adalah kat mana? Itu masih ada. Jadi bardan, Allah Taala kata, wahai api sejuk. Api pun sejuk. Tapi kadang-kadang sejuk ni mematikan. Bahaya juga kan, kalau terlalu sejuk sangat ramai orang matikan sejuk. Tapi Allah Taala kata pula, wasalaman ala Ibrahim. Sebab itulah ulama kata, tafsir kata, kerana ada perkataan salaman tu, sebab itulah dia selamat. Bukanlah kerana sejuk tu menyakitkan dia pula, tak. Jadi api, wahai api sejuk kamu, dan hendaklah kamu selamatlah untuk Ibrahim. Allah Taala berkata, wa aradu bihi kaidan. Jadi pada masa itulah maknanya api terbakar, dicampurkan. Yang terbakar pada Nabi Ibrahim tu ialah tali saja, tali yang mengikat dia saja. Badan dia tak terbakar. Dan pada masa tu Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW sebut bahawa kan, semua binatang-binatang atas dunia pada masa tu cuba untuk memadamkan api tu. Cuba untuk memadamkan api yang menyala tu, kecuali satu Nabi kata, iaitu cicak. Sebab itulah Nabi dalam hadis dia kata, amara Rasulullah SAW biqatlil wazagh. Allah Ta'ala kata dalam hadis Bukhari Muslim disebut, Nabi SAW menyuruh kita ni membunuh cicak, kata cicak yang wazagh. Wa qala kana yanfukh ala Ibrahim. Sebab kata Nabi SAW, kerana dia telah meniup api itu supaya api itu menyala lagi. Macam kena angin, menganginkan lagi api itu supaya menyala. Maknanya tu kejahatan cicak lah yang Nabi sebutkan. Ini hadis yang sahih. Jadi seterusnya ialah dia kata, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Allah Subhanahu taala kata, mereka nakkan, mereka plankan kejahatan kaidan, dan satu plan jahat kepada Nabi Ibrahim, faja'alnahumul akhsarin. Tapi Allah Taala jadikan plan mereka itu akhsarin, mereka itu jadi orang yang rugi. Maknanya plan mereka tak berjalan. Jadi akhirnya wa najjainahu, Allah Taala selamatkan Nabi Ibrahim, wa Luton, dan juga Lut. Lut ni maknanya ialah, Lut ni siapa? Lut ni adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Jadi yang pada masa itu diceritakan bahawa yang beriman hanya Nabi Ibrahim dan kemudian Lut seorang saja. Selepas daripada dibakar tu, teruk-teruk kan, maknanya kan, hanya seorang saja yang beriman, iaitu anak saudara dia, iaitu Lut. Dan kemudian Sarah lah isteri dia. Jadi akhirnya Allah Taala kata, wa najjainahu, kami selamatkan dia dan juga Lut ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, ke negeri yang kami berkati, iaitu negeri Palestin. Jadi di mana negeri Palestin Nabi Ibrahim berada, dia pindah selepas daripada negeri Iraq tu, dia pindah ke Palestin. Allah Taala selamatkan dia. Jadi di mana tempat tu, wallahu alam. Ada yang kata, kalau kita tengok dalam dalam Injil, dalam Taurat ada disebutlah di Nablus lah, ada yang kata di Haran, minta maaf, ada di Hebron lah, ada macam-macam tempat lah kan. Tapi itu semua adalah tidak disebutkan oleh Al-Quran. Allah Ta'ala sebut iaitu di negeri kawasan Palestin saja. Jadi Allah Ta'ala selamatkan dia dan juga Lut ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kemudian wa wahabna lahu ishaq, dan kemudian Allah Ta'ala berikan pula kepada Nabi Ibrahim ni, lahu wa wahabna, Allah Ta'ala berikan Ishaq pula, dan kemudian Yaqub pula. Selepas daripada Ishaq tu, Allah Ta'ala beri pula Yaqub, Nabi Yaqub. Kemudian nafilatan tu makna tambahan lagi, tambahan kurniaan. Maknanya bukan sebab Nabi Ibrahim dia mintakan, dia tak ada anak kan, jadi dah tua dah umur dia, akhirnya kan isteri dia pun dah tua, Nabi Ibrahim pun dah tua, akhirnya tak dapat anak. Akhirnya Allah Ta'ala pun anugerahkan kepada dia. Dalam cerita tempat lain yang kita dah baca sebelum daripada ni, Allah Ta'ala berikan kepada dia anak, iaitu Nabi Ismail melalui Hajar, kemudian Nabi Ishaq daripada Sarah. Jadi dapatlah dia anak Allah Ta'ala kata berikan kepada dia. Di sini disebutkan Ishaq, dan juga lepas daripada Ishaq dia berikan pula Yaqub sebagai anugerah tambahan lagi. Dan wa kullan ja'alna salihin, Allah Ta'ala kata semua tu Allah Ta'ala jadikan mereka ini, iaitu anak-anak cucu dia, menjadi orang soleh, iaitu 4 orang kan, 3 orang, 3 keturunan, minta maaf, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Kalau ikutnya semua 4 lah kan, iaitu Nabi Ishaq, kemudian Nabi Ishaq tu dapat anak Nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub nama dia ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi 3 orang tu, keturunan tu semua tu adalah nabi-nabi yang anak-anak cucu kepada
Nabi Ibrahim AS. Kemudian sebelah sana tu keluar Nahailah pula, iaitu Nabi Ismail AS. Jadi makna itulah kehebatan Nabi Ibrahim yang Allah sebut wa kullan ja'alna. Kerana apa? Kerana dia berhijrah daripada tempat dia, sanggup meninggalkan tempat dia tu, dan dikatakan bahawa dia lah Nabi yang pertama sekali yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Setakat itulah saja insya-Allah hari ini muka surat 327. Jangan lupa insya-Allah kita akan terus lagi membaca muka surat yang ke-328 dalam sesi yang akan datang, insya-Allah pukul 6 hingga pukul 6.30 hingga pukul 7 insya-Allah setiap hari, insya-Allah kecuali hari Ahad, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.